tajuk lain iaitu cara-cara kita menangani jenayah rasuah. Sebelum saya menerangkan tiga langkah untuk menangani gejala ataupun jenayah rasuah, saya akan memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan justifikasi apa yang dikatakan rasuah. Itu kan justifikasi. Yang itu kan perkenalan. Takrif, itu takrif. Rasuah. Ya. Apa yang dikatakan atau yang ditakrifkan sebagai rasuah. Ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buka kepada Kamus Dewan Bahasa Jilid 3 terbitan 1980. Macam jawab soalan exam KPSL. Okey. Tarif rasuah adalah pemberian sesuatu dalam Pemberian sesuatu sama ada dalam bentuk kewangan ataupun benda yang ada tersembunyi di sebalik maksud itu yang ditarifkan sebagai rasuah. Sama ada bentuk pemberian itu kecil ataupun besar. Maksud tersembunyi itu apa maksudnya? Maksud yang tersembunyi itu pemberian tu ada maksud seperti yang peribahasa Melayu ada udang di sebalik batu. Maksudnya dengan matlamat mempengaruhi keputusan. Mempengaruhi dan apa? Mempengaruhi keputusan lah. Mempengaruhi keputusan lah. Mempengaruhi keputusan. Okey, kita seterusnya saya akan memberi penjelasan tiga langkah untuk kita menangani jenayah rasuah. Okey, baik, bagus. Yang pertama, khususnya langkah pertama memandangkan taraf peningkatan sara hidup kita meningkat sekarang, sudah sampai masanya sama ada daripada sektor swasta ataupun sektor awam mengkaji semula gaji pekerja-pekerja. Di mana saya percaya kalau gaji asas atau gaji pokok mencukupi pendapatan untuk menanggung tanggungan sara hidup harian, maka kita dapat mengurangkan atau maka pekerja-pekerja tidak terdorong melakukan jenayah rasuah. Ya. Dan langkah kedua. Ini dua ni. Langkah kedua. Ya. Ya. Apa lagi? Dah habis idea. Langkah kedua. Langkah kedua apa ya? Menanam sifat takut balasan Tuhan. Di mana tuan-tuan dan puan-puan mempercayai bahawa kita mempunyai pegangan agama, sama ada dari segi orang Islam mempunyai pegangan agama Islam dan bangsa lain mempunyai pegangan agama masing-masing yang menghalang daripada melakukan jenayah-jenayah
rasuah. Oleh itu, kita harus ataupun setiap jabatan ataupun setiap tokoh-tokoh korporat harus menanam Sifat sifat takut takut balasan Tuhan. balasan Tuhan. Ulang sekali lagi tadi. Dan langkah kita yang ketiga untuk menangani gejala rasuah adalah Bagus. Adalah supaya pemimpin menunjukkan contoh yang baik. Ya. Pepatah kata, Pepatah Melayu ada berkata, bapa borek, bapa borek, anak rintik. Apakah betul apa yang saya perkatakan ini? tak tahulah. Jika pekerja melihat pemimpin dan ketua menunjukkan sikap amalan sikap amanah, bersih, cekap dan amanah, saya percaya mereka pun akan mengamalkan sikap bersih, cekap dan amanah. Di sebaliknya, jika tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin dan ketua, jika pemimpin kita sering melakukan jenayah-jenayah ini tanpa menerima balasan dan tindakan, maka pekerja pun akan turut serta amalan yang mereka lakukan. Maka dengan ini saya menyeru kepada kawan-kawan sekian, pada tuan-tuan yang hadir pada petang ini, supaya sentiasa menanam sifat jati diri kepada dalam diri sendiri dan menolak segala suapan pemberian yang berbentuk rasuah. Akhir sekali, sama-samalah kita berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Semoga ditutupkan semua pintu-pintu rasuah. Amin. Sekian.